Persatuan Permainan Tradisional Warisan Serantau Negeri Pulau Pinang, Pewaris, menerusi pengerusinya, Encik Abu Bakar Husin akan menerangkan kepada anda mengenai permainan tradisional iaitu Tating Lawi. Beliau akan menceritakan kepada anda semua mengenai sejarah dan asal-usul, bahan dan cara pembuatan, cara bermain dan syarat peraturan permainan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abu Bakar bin Husin selaku pengurusi pewaris ataupun nama panjangnya Persatuan Permainan Tradisional Serantau Negeri Pulau Pinang. Yang dikatakan sebelum tadi untuk masuk pewaris lah. Jadi pewaris ni kita ahli-ahli itu pewaris. Jadi saya selaku pengurusi dan di bawah-bawah saya tu kebanyakan kami anak-anak, cucu, menantu. Jadi itulah datangnya pewaris untuk mewarisi apa yang kita cuba perkenalkan pada hari ini, iaitu permainan tradisional Tating Lawi ataupun nama asalnya dari zaman dulu, nama asalnya Sepak Yim. Sepak Yim ataupun Captih yang berasal dari negeri Johor. Tapi tak dinyatakan daerah mana. Jadi kita cuma tahu di daerah Johor. Jadi permainan ini sebelum dikomersialkan, nama zaman dulu memang dipanggil Sepak Yim ataupun Captih. Setelah dikomersialkan dengan permainan ini kita panggil sepak bulu ayam. Tetapi untuk nama yang kita warisi permainan tradisional, nama tradisional itu kita tukar ke Tating Lawi. Di mana Tating Lawi, maksud Tating Lawi kita tatang ataupun kita tating. Lawi itu maksudnya bulu ayam. Jadi kita tating, kita timbang dan kita sepak. Itu bila kita buat tukar ke nama Tating Lawi, jadi mungkin anak-anak muda ni tak tahu apa dia Tating Lawi. Jadi kita akan berceritakan melalui Jabatan Kebudayaan, di mana Jabatan Kebudayaan akan membuat pertandingan atau membuat pertunjukan di mana mereka akan menceritakan maksud sebenarnya Tating Lawi, asal-asal nama Tating Lawi datang daripada mana. Bila Tating Lawi dia akan cerita kepada anak-anak muda lain ni, Tating Lawi, asal-asal nama Tating Lawi sebelum Tating Lawi sepak bulu ayam. Sebelum sepak bulu ayam, Sepak Yim atau Captih. Dan sebelum tu asalnya dari mana. Jadi kita boleh bercerita daripada bawah sampai ke atas ataupun daripada atas sampai ke bawah. Dan untuk menceritakan berkenaan dengan permainan ini, mungkin pelancong-pelancong luar dah tahu permainan ini, jadi dibawa balik ke tempat asing. Dan kalau kita buka dalam Google ataupun dalam YouTube, kita tengok permainan ini dah dimainkan di merata dunia. Dan yang sebenarnya yang betul-betul yang popular permainan ini selain daripada Malaysia, Vietnam dan Thailand. Dahulu, permainan Tating Lawi ini sangat digemari oleh kanak-kanak lelaki. Selain nama Tating Lawi, permainan ini juga dipanggil Sepak Yim. Alat yang digunakan dalam permainan ini ialah beberapa helai bulu ayam yang dicacak serta diikat di atas sekeping kertas tebal atau sekeping getah yang berukuran 2 inci garis pusat. Cara permainan Tating Lawi ini ialah dengan menyepak bulu ayam itu ke atas seberapa kali yang dapat tanpa jatuh ke tanah atau lantai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan sebuah ringkas cara-cara membuat Tating Lawi. Bahan-bahan yang kita perlukan: tiup getah atau tiup motosikal yang dah tak digunakan, gunting, gam yuhu, pita hitam, skru,
Bulu ayam bahagian yang penting, jangan lupa. Marker pen dan juga tiup getah yang warna putih. Okey, pertama sekali kita perlu buat bulatan untuk memudahkan ataupun untuk ikut kita punya keselesaan. Kita cuma gunakan pita ini untuk membuat bulatan. Tiup getah ni bulatan dia kita buat ikut selesa kita. Kalau setakat kita nak main di rumah, besar ni pun dah cukup. Okey, kita potong. Tujuan kita menggunakan tiup getah ni adalah sebab ia senang didapati dan juga tidak melibatkan kos yang tinggi. Okey, setelah ini kita akan sediakan bahagian tapak di mana kita akan tebuk bahagian tengah dengan skru tadi. Untuk menjadikan tapak lebih teguh, kita akan letakkan gam untuk di bahagian bawah. Kita letakkan di bawah skru tadi. Ni kita tekapkan, dia akan kelihatan macam ni. Dan untuk kita tambahkan berat ya, ataupun untuk kesan yang lebih selesa, kita boleh tambahkan lagi tiup getah ni. Kita gandakan bilangan dia sehingga jadi macam ni. Seandainya kita nak lebih selesa, kita perlukan lebih kurang 10 ke 15 keping tiup getah ni. Setelah siap untuk tapak, kita pergi ke bahagian bulu ayam. Okey, kita gunakan tiup ni ikut kreativiti kita. Sama ada kita selesa sapu terus di sini dan membentuk bulu ayam tadi seperti sejambak macam ni, ataupun untuk menghasilkan tating lawi yang lebih cantik, kita letakkan tiup tadi di sini dan kita sapu gam di bulu ayam. Kita terus bentuk mengikut acuan. Terus susun dia ni. Masukkan setiap bulu ayam ni dan pastikan skru tadi berada di tengah-tengah supaya nanti bila kita dah siap, nanti dia akan nampak lebih cantik dan tak sengit. Okey. Seterusnya saya akan pasangkan skru. Okey, kalau seperti mana yang kita tahu, skru ni sudah terdapat lorong dia tajam, jadi mudah untuk kita masukkan dan kita boleh bentuk tating lawi kita mengikut keselesaan. Okey, cuma pusingkan dan dia akan sampai ke bahagian akhir sekali. Dia akan kejap, pastikan ketat. Dan kalau nak tating lawi kita nampak lebih cantik di bahagian leher dia ataupun tengkuk dia ni, kita guna tip hitam tadi. Balutkan display ni. Jadi tating lawi kita nampak lebih cantik, warnanya sekata
dan juga terlindunglah bahagian bawah bulu ayam tadi yang kita susun untuk jadikan sejambak. Okey, bila dah siap, pastikan gam di dalam betul-betul kering supaya masa kita main nanti tak tercabut. Ini hasilnya yang baru saya buat dan yang sudah siap. Yang saya katakan tadi, ketebalan akan menghasilkan tating lawi yang lebih selesa untuk dimain. Kita tengoklah demo. Okey, lambungan jatuhan dia cantik sekata, sedia untuk dimainkan bila-bila masa dan tak melibatkan kos. Jadi selamat mencuba. Baik, sekarang saya akan menceritakan sedikit syarat-syarat permainan dan peraturan permainan. Syarat-syarat permainan, kita akan bermain ataupun kita kena menyediakan tanah rata. Okey. Dan di tanah rata tu kita kena buat gelanggang. Gelanggang bulatan di mana pemain akan berada di dalam. Ukuran permainan ataupun gelanggang 3 meter. 3 meter ataupun 1.5 meter dibulatkan menjadikan 3 meter garis pusat. Jadi pemain akan berada di dalam. Dan syarat-syarat yang kedua, bila bermain untuk individu, saya cerita untuk individu ataupun untuk perseorangan, dia akan menyepak melalui sila ataupun ujung tumit. Okey, sila di sini. Kita akan bersila untuk naikkan dan di belakang ataupun di kepala. Dan tak dibenarkan mengambil tating lawi itu menerusi lutut. Jadi kalau ambil lutut, kita batalkan. Jadi kita bagi tempoh 10 minit. 10 minit untuk 3 jatuhan. Seberapa banyak yang dia boleh kumpul dalam 10 minit sepakan tu, kita akan kira dia punya mata lah. Jadi kalau dalam 10 minit 3 jatuhan, maknanya kita habiskan perlawanan tu ataupun permainan tu, kita akan kira berapa timbangannya melalui 3 jatuhan. Kalau dia tak jatuh sampai 10 minit, itulah mata yang dia kumpul. Dan untuk berkumpulan pula, kita tak ada had ataupun kita dihadkan 5 orang, 5 pemain, 1 kumpulan. Jadi satu pemain akan timbang untuk 3 saja, 3 timbangan. Selepas 3, kita akan hantar ke pemain lah. Untuk pemain-pemain ataupun anak-anak kita yang baru nak kita perkenalkan, syarat ni kadang-kadang kita longgakkan. Syarat yang sebenarnya kita akan buat secara bintang, sistem bintang, macam sepak takraw bintang ataupun sepak raga ratus. Jadi bila kita bermain untuk dalam kumpulan, kita akan bermain secara bintang. Untuk yang dah biasa dipertandingkan, yang tak dipertandingkan, kita bagi can lah. Tapi syarat dia tetap 3 kali. 3 kali dalam masa 10 minit, 3 jatuhan. Mata itulah akan dikumpul untuk kumpulan. Dan kita pun tak perkenalkan lagi permainan ni menerusi permainan jaring, macam mana yang dah diperkenalkan di Vietnam, di Thailand, mungkin di negara-negara lain yang dah tahu permainan ini. Jadi kita tak memperkenalkan permainan ini untuk anak-anak kita lah, supaya betul-betul mengenali permainan tradisional ni. Dan selepas itu kita akan perkenalkan pula syarat dan peraturan. Itu syarat permainan. Jadi pakaian kita tak, orang kata apa, kita tak tekankan. Pasal zaman dulu, zaman orang kata apa, zaman kita main dulu tak ada kasut hitah. Jadi kita pakai capal ataupun kita kaki ayam. Lah ni dah orang kata apa, dah global, dah kita pun dah maju ke depan. Kita tak orang kata apa, ni jadi macam
had kan. Jadi kita benarkan memakai kasut getah dan pakaian. Untuk perkumpulan, kita kena ada jersey ataupun pakaian seragam. Jadi untuk mengenali kumpulan itulah. Jadi kalau ada pertandingan dianjurkan oleh JKKN ataupun kampung, kita kena sediakan. Sebaik-baiknya, kalau kita bermain tradisional ni, kita tekankan dan kita sarankan kepada pemain tu ataupun dalam pertandingan tu, kita kena pakai pakaian tradisional. Itu melambangkan permainan tradisional. Zaman-zaman dulu, orang main tak pakai baju jersey semua. Dia pakai tradisional. Dengan bersamping, dengan tengkolok. Kalau dia tak bertengkolok pun, dia pakai ikat kepala. Ikut daerah masing-masing lah. Jadi, seterusnya saya akan ceritakan pasal peta peraturan. Dalam peraturan pula, dia dimestikan menyepak tasting lawi itu ataupun bulu ayam dengan kaki. Tak boleh menggunakan tangan. Dia akan sepak kaki itu menerusi sepakan yang saya tadi syarat tadi, dan juga tumit ataupun tumit kaki. Itulah peraturan, dan mata-mata itu akan dikumpulkan mengikut giliran. Dalam peraturan, kita tak boleh keluar daripada garisan yang telah disediakan, dan sekiranya tasting lawi itu terkeluar ataupun dia terkeluar daripada permainan, kita batalkan. Itu peraturan. Dan itulah selepas sikit syarat-syarat dan peraturan, dan mata akan dikira melalui timbangan. Dan untuk mendapatkan pemain ataupun pemenang menerusi timbangan yang banyak, dan sekiranya seri, kita akan adakan timbangan, orang panggil timbangan maut. Timbangan maut maksudnya timbangan maut siapa yang lebih dalam masa 5 minit, kita kurangkan 10 minit dalam masa 5 minit. Itu pandai-pandai dia lah. Nak timbang berapa banyak, tetap dengan 3 jatuhan. Itu yang telah kami sediakan syarat-syarat dan peraturan melalui Persatuan Pewaris, dan kita akan cuba menengahkan lagi permainan ini diadakan untuk daerah-daerah lain ataupun jabatan-jabatan lain. Mungkin orang kata jabatan-jabatan lain tak pernah bermain ataupun cuma kenal benda ni tapi tak bermain. Untuk menggantikan sepak raga ratus. Kita akan cuba menerusi ataupun melalui Jabatan Kebudayaan. Kerana kami ini NGO, jadi kami akan berkongsi dengan Jabatan Kebudayaan untuk mendengarkan permainan ini ke jabatan-jabatan kerajaan dan juga ke kampung-kampung. InsyaAllah, saya harap benda ini kita akan cuba pertahankan dan kita akan cuba majukan permainan tradisional. Kita mungkin ada permainan tradisional yang lain. Jadi yang ditekankan hari ini supaya anak-anak kita tak tahu tak mau lupa dengan permainan tradisional datuk moyang kita. Jadi kita akan cuba perkenalkan tasting lawi, cara bermain. Demikianlah tadi penerangan dan demonstrasi yang telah ditunjukkan kepada anda oleh Encik Abu Bakar Husin, Pengerusi Persatuan Permainan Tradisional Warisan Serantau Negeri Pulau Pinang, Pewaris, bersama jurulatih yang bertauliah daripada persatuannya. Menaiki beca menuju ke pekan, permainan tradisional jangan dilupakan. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pulau Pinang ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua di atas hasil usaha dan penglibatan semua bagi menjayakan rakaman ini.